dia continue buat dosa pasal dia rasa apa pun tak akan berubah keadaan dia. Aku akan masuk neraka juga. Tak ada nak buat apa lagi kan. Dosa aku dah rabak sangat kan. Macam gitu. Saya rasa tu lagi danger sebenarnya. Yes Kalau macam dia buat dosa besar, kalau dia ada that mentality yang macam dia dah give up, maksudnya dia terlupa yang Allah ni Maha Pengasih, Maha Pengampun kan. Itu di mana kita perlu berikan nasihat dan pendamping dengan orang sebegini. Alhamdulillah, tadi dalam bahagian pertama kita dah sentuh sedikit sebanyak tentang erti dan maksud serta jenis-jenis dan hikmah dosa. Ustaz pun tadi ada kongsikan sedikit sebanyak mengenai dosa yang akan mengakibatkan orang lain. Jadi kita akan kongsikan sikit this phrase saya Ustaz cakap. Aku tahu aku buat dosa tapi aku tak susahkan orang lain apa. Okay, so mungkin bagi mereka yang berada bersama kami di rumah ataupun di mana saja kamu berada, cuba soalkan soalan ini di minda anda. Ada tak dosa yang sebenarnya tak susahkan orang lain? Ada ke? Macam mana? Ada tak? Saya kita biasa dengar juga kan. Aku buat dosa tak susahkan kau apa. Kan? Gitu. Kubur masing-masing jawab apa kan? Ya. Tapi saya cuba fikir apa dosa apa yang somehow kita ni yang tak ada impact terhadap orang lain. Kita minum arak, pada saya ada impact. Kan kalau kita mabuk, kita kacau orang lain, dia ada, dan macam-macam benda yang kita buat bila kita tak sedar, kita akan mungkin merosakkan ataupun kirakan menyakiti orang lain lah kan. Sama juga mungkin kita berzina, even to the extent kalau kita lihat benda-benda yang tak senonoh kan. So pada saya dosa directly atau indirectly mesti ada impact terhadap orang lain. Dan dengan itu that's why kalau dosa yang memang betul-betul clearly ada impact, dia dah jadi level jenayah lah. Kan, that's why ada kirakan dalam Islam ada dosa yang masuk ke level jenayah kan. Dan juga kalau even dekat sekarang kita punya civil living pun memang ada perkara-perkara yang kesalahan yang memang akan dihukum kan. Somehow or rather pada saya dosa directly atau indirectly mesti ada impact terhadap orang lain. That's why kita kena elakkan berbuat kejahatan secara keseluruhan semampu mungkin kan, sebab surely akan ada impact. So macam contohnya kalau kita cakap kita kan ada hubungan kita dengan Tuhan, dengan hubungan bersama manusia. So contohnya dia terfikir macam aku buat dosa ni antara aku dengan Tuhan apa. Jadi kalau let's say kita buat dosa ni bersendirian tu, macam mana? Dia ada impact juga tak? Macam ada susahkan orang lain juga tak? Dia kalau kita berbuat dosa terang-terangan, dia satu kalau concern is orang yang akan orang lain pun akan mungkin ada impact mungkin dari segi influence, ada terkesan dengan dosa dia, ataupun orang tersebut akan nampak dan akan timbulkan fitnah lah kan. So kalau dosa tu dilakukan secara sir, tak adalah impact tersebut, tapi dosa still dosa. Kan. Dan dia secara terang-terangan ke ataupun secara sir ataupun secara rahsia ataupun bersembunyi ke kita lakukan, ia masih kekal dosa, masih perkara yang kita perlu sedar, kita perlu berhenti dan cuba berusaha untuk tinggalkan. Kalau ginilah dia contohlah dosa dia buat bersendirian kan. Lepas tu orang semua tahulah dia bersendirian dia buat dosa sebab dia pun kadang-kadang dia bilang orang kan. Lepas tu dia kata lepas tu ada orang tegur kau ni buat benda gini kau stop lah kan. Tapi dia kata aku punya pasal lah ni, aku punya masalah apa. Syurga tu, neraka tu aku bukan korang. Kan dia yang kena azab dia lah. Yang face lah. Kalau gitu macam mana?
Yalah, Ada tau, ada members pernah cakap aku dah chalk tempat aku kat neraka. Serius. Itu cok, dia dalam keadaan macam mana tu? Dalam keadaan dia kesal ataupun dalam keadaan dia berbangga? Mungkin pada masa tu dia masih Ataupun dia fanatik sikit. So dia mungkin dia tak sedar apa yang dia katakan lah pada waktu itu kan. Dia mungkin ada 3 tau. Ada yang dia kesal. So tapi cuma cara dia luahkan begitu. Ada yang berbangga. Yang tu masalah ni. Kalau dia berbangga dengan dosa dia. It's either dia tahu dia salah tapi dia rasa dia nak melawan hukum Allah SWT, nak melanggar Allah SWT. That's why dia sombong lah dengan dengan dosa yang dia buat. Maksudnya macam fitrah dia dah terubah. Macam tadi Ustaz dah kongsikan macam secara fitrahnya, lumrahnya kalau kita buat salah hati tak rasa senang. Ya. So tu kalau dah betul-betul dah dosa tu pun kesombongan lah kan. So, kesombongan tu another level of dosa kan. Dosanya iblis kan. Aba wastakbar kan. Dia dia ingkar dan dia bersombong dengan Allah SWT. So bila dah sombong tu dia akan rasa yang apa-apa dia buat tu untuk diri dia, salah tak salah, aku boleh apa kan. Dan aku ada hak untuk buat apa yang aku inginkan. Yang satu kita risau is orang yang somehow bila dia rasa yang dia ni macam mana dia dah bukan kesal, dia dah dia dah berputus asa. Dia dah berputus asa. So dia dah rasanya macam mana pun dia continue buat dosa pasal dia rasa apa pun tak akan berubah keadaan dia. Aku akan masuk neraka juga. Tak ada nak buat apa lagi kan. Dosa aku dah rabak sangat kan. Macam gitu. Saya rasa tu lagi danger sebenarnya. Yes lah. Kalau macam dia buat dosa besar, kalau dia ada that mentality yang macam dia dah give up, maksudnya dia terlupa yang Allah ni maha pengasih, maha perampun kan. Itu di mana kita perlu berikan nasihat dan pendamping dengan orang sebegini. Because kadang-kadang ada yang rasa dia dah hanyut sangat sampai dia tak nak dah rasa macam buruk sangat untuk dia pergi ke masjid. Dia dah hanyut sangat, dia rasa diri dia kotor, dia tak nak pergi masjid pasal there's no way anything good can happen to me. Kan? Jadi kita bila kenal orang sebegini, kita cuba dampingi, cuba beri semangat, cuba beri motivasi supaya dia lalui perubahan lah, dan mungkin dia tahu ada harapan sebab Allah SWT maha pemberi harapan dan maha memberi pengampunan. Dan memang pun ada satu hadis di mana seorang penzina kan, wanita tu kira dah memang, kalau kita kata penzina tu kira dah memang tak ada harapan lah di sisi masyarakat lah. Kau tu kira very low lah kan, pelacur dan sebagainya kan, very low kan. Tapi Allah SWT maha merahmati, dan penzina tu buka dia berkasut, ambil air, kasih anjing minum. Dia nampak anjing kehausan, anjing minum. Dia kata dia masuk syurga kan. Again, dia back to macam mana menilai kebaikan. Bila kita back to hadis tadi, bila diterangkan kalau bagaimana penilaian kebaikan kan. Dosa zina dia, dosa mungkin melacur dia, dikira satu. Tapi kebaikan dilakukan tu Allah lipat gandakan. Paling pun start dengan 10 kan. Based on sincerity lah. And then based on keikhlasan dia. Dan mungkin juga kekesalan yang dia ada kerana kerana dosa yang dilakukan. So dia banyak dia mungkin reasoning daripada kita menilai situasi seseorang tu lah. Ini semua orang kira ada kira Allah berikan jalan, pintu terbuka seluas-luasnya untuk bertaubat. Tak kira lah kau zina ke, kau pencuri, penagih dada ke dan sebagainya ke, kira memang kalau nak taubat tu Allah terbuka. Kan ada dalam Al-Quran yang cakap la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Maksudnya memang kita buat apa-apa macam dosa besar sekalipun, kalau kita dah rasa nak give up, tak melupalah Allah ni akan sentiasa membuka ruang untuk nak menerima taubat kita kan. Kalau kita patah balik tadi tentang dosa aku tak susahkan orang lain. Ada kena dengan ni tak? Dengan orang Nabi kata mujahirun. Oh okey. Yes. So itulah, nak rasa memang dia a bit tricky pasal lagi-lagi kita dekat zaman social media ni kan. Siapa-siapa pun boleh jadi mujahir kalau dia menampakkan kejahatan yang dilakukan kan.
Lagi-lagi dia kalau rasa dia sombong, dia rasa dia macam apa, this is apa yang kita nak bawakan. Jadi dia akan affect. Mujahirun, Ustaz Hafiz terangkan mujahirun tu apa? Mujahir maksudnya dia menerang-nerangkan dosa yang dilakukan. Okay. So dalam hadis tu Rasulullah SAW mengatakan pada malam yang dilakukan kemungkaran tu Allah dah tutup keaiban dia. Tapi pada masa pagi tu dia menerang-nerangkan dosa dia supaya orang semua tahu. So dia berbalik kepada ni lah, bagaimana dia isu dia bila dia berbangga dan sombong, menjadikan dia ni berbilang-bilang lah terhadap dengan orang ramai, dan berbangga-bangga terhadap dosa yang dia lakukan, sebab dia rasa dosa dia menunjukkan dia lebih hebat, lebih perkasa daripada orang lain. And another important aspect yang kita should look at, rasa atas dasar ilmu juga. So kadang-kadang orang tu rasa apa yang disampaikan tu betul dari sisi pandangan dia. Tapi sebenarnya dia melanggar hukum hakam Islam kan? Ya, mungkin juga. Dia melanggar hukum hakam yang Allah dah letakkan. Pasal dia menggunakan hawa nafsu dia untuk merasakan ini adalah benda yang betul dari sisi apa yang dia rasakan. Okay, so since kita tengah touch on this topic, mungkin kita boleh, Ustaz Azri boleh kongsikan sikit lah. Macam kita tengok orang start to focus on dosa-dosa orang. So contohnya artis-artis yang dah start free hair dulu, dah hijrah dan sebagainya. So bila kita dah start membawang kan, itu pun satu dosa bawang. Kan. Macam makcik-makcik bawang. Makcik suka potong bawang agaknya. Sambil kan pakcik-pakcik pun dah membawang. Pakcik-pakcik pun betul. Kita pun mungkin membawang juga orang muda ni. Allah. Isu apa kirakan kalau judgemental lah kan, kita sibuk dengan dosa orang lain, kita judge kan, orang yang mungkin berbuat salah kan. Saya rasa kita berbalik kepada surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Ta'ala telah beri peringatan pada kita semua dalam bagaimana kita berinteraksi dengan kesalahan dan kesilapan orang lain. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni itsm. Terus Allah terangkan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak daripada prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, wala tajassasu, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain, kirakan berkata tidak baiklah terhadap orang gunjing tu apa, cakap tak baik lah. Yes, macam cim sikit word dia. Yes. Dia kirakan guna translation Indonesia lah kan. So kira ni terang-terangan Allah cakap jangan mencari-cari kesalahan orang lain, walaupun orang lain tu mungkin ada kesalahan. Unless kita nak memberikan nasihat, baru kita dia tu pun bila kita dah ternampak kesalahan tersebut. Tapi ada orang yang just dia put dia punya time and effort untuk cari silap orang lain, make comments. Saya tak pasti kenapa, mungkin kadang-kadang dia satu macam keinginan untuk merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan betul, orang hasad. Dia kata hasad. Dia berkaitan dengan sombong jugalah kan. Kalau hasad tu benar kita lihat orang tu ada kelebihan, kita nakkan, kita nakkan dia hilang kebaikan tersebut kan. Okay. Tapi ni kira orang buat dosa, dia fikirkan dia bila kita tengok tu patut kita ada sifat rahmah, di mana kita harapkan supaya dia dapat stop pun, berhenti daripada dosa tersebut dan bertaubat kepada Allah. Tapi kita hentam dia. Kita put him in the very low stage, dan kita nak dia rasakan very low. Allah. Kan? So perbuatan ni perbuatan yang saya rasa tidak Islamik dan melanggar akhlak Nabi SAW, dan melanggar juga apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang juga nak ambil perkataan daripada Imam Ibn Hibban. Saya rasa mungkin kita boleh ambil ni sebagai satu pedoman. Dia berkata, orang yang berakal ni, orang yang waras ni, wajib mencari keselamatan untuk dirinya dengan meninggalkan perbuatan tajassus. Mencari kesalahan orang lain, dan senantiasa sibuk memikirkan kejelekan ataupun keburukan dirinya sendiri.
So patut dia tinggalkan mencari kesalahan orang lain dan fokus pada diri dia sendiri. Okay. Sesungguhnya orang yang sibuk memikirkan keburukan dirinya sendiri dan melupakan keburukan orang lain, maka hatinya akan tenteram dan tidak akan merasa capai, bukan merasakan macam dia dah settle lah. Dia tenteram tapi dia still looking into how to improve diri dia. Setiap kali dia melihat kebaikan yang ada pada keburukan yang ada pada dirinya, maka dia akan merasa hina tak kala melihat keburukan yang serupa pada saudaranya. Jadi dia akan merasa dirinya bila dilihat keburukan tu berlaku pada diri orang lain dan diri dia juga dia rasa sama-sama hina lah. Sementara orang yang sentiasa sibuk memperhatikan keburukan orang lain dan melupakan keburukannya sendiri, maka hatinya akan buta. Badannya akan merasa letih dan akan sulit baginya meninggalkan keburukan dirinya. Letih hatinya buta, kenapa? Dia dah tak nampak kirakan keburukan diri dia lah, kesalahan diri dia. Dan badannya akan merasa letih, kenapa? Dia akan penat cari kesalahan orang lain. Itu makan energi Bayangkan scroll dekat social media, dekat Facebook, cari ni buat salah, comment everything. Lepas tu mentally tired, tapi macam orang enjoy nak buat apa kan, dia tak kisah. Dan akan sulit baginya meninggalkan keburukannya. Tu kalau kita dah sulit untuk kita tinggalkan keburukan kita, dosa kita, dan kita akan terus melakukan dosa tersebut lah, kita akan enjoy. Jadi saya nasihatkan pada diri saya sendiri dan mungkin semua yang mungkin yang lihat, kita stop daripada mencari-cari kesilapan orang lain. Kalau kita nampak ada kesilapan yang kita concern, terus beri nasihat, kalau tak pun kita doakan kebaikan buat dia. Okay, saya pernah dengar this term ada orang cakap macam dosa double standard. Okay. Dosa double standard. Double standard. Tapi tak macam faham mana sangat. tu? Itulah. Siapa boleh terangkan? Ya. Saya baru dengar juga this term. Dosa double standard ni. Double standard lah dalam menilai dosa, kan? Dalam menilai dosa tu lah. Dia double standard dalam menilai dosa lah. Macam contohlah. Okay. Kita tahu zina tu dosa, kan? Kita tahu hubungan seks sama sejenis lah pun dosa juga, kan? Tengah hangat untuk dibincangkan, kan? Tapi kita kena tahu juga, menuduh orang lain melakukan zina, menuduh orang lain melakukan hubungan seks sama sejenis juga dosa, kan? Kita sedap-sedap panggil orang ni penzina, perempuan tak baik dan sebagainya. Kita panggil orang ni dengan gelaran-gelaran yang tertentu, yang mengatakan bahawa dia ni pendosa. Itu satu dosa, kan? Jadi kadang kita raikan kita orang bila orang ni tuduh sebagainya, macam kita diam. Tapi kalau kita tahu orang ni buat dosa tertentu, kita kutuk dia, kan? Ataupun kita hentam dia lah, because pada kita ni macam lagi berat daripada compared to orang menuduh orang lain, kan? Sama juga macam kita tahu menagih dadah tu dosa, dadah itu haram, dan bertatu juga dosa, kan? Tapi mengutuk dan mengkeji orang yang menagih dadah dan bertatu juga dosa. Patutnya kita nampak kesilapan dia, kita tegur dia, berikan sokongan dan sebagainya, tapi kita kutuk, sampaikan dia sendiri tak ada motivasi untuk berubah, kan? So yalah, that's why kita kena be fair dalam menilai tersebut. Ni dosa, yang ni juga dosa. Jangan fikir yang ni dosa dia lebih hebat, tapi aku punya dosa ni mungkin nothing much lah, kan? So kita need to be fair, kita kena berlaku adil. Cuma mungkin lah apa yang saya perhatikan zaman sekarang ni, memang kalau kita nampak orang buat dosa tu, kita lebih cenderung untuk kutuk, untuk komen, lepas tu viralkan orang punya dosa, kan? Tapi sebenarnya dia actually bercanggah lah dengan apa yang agama kita ajar, kan? Betul. Nabi kata kalau nampak kemungkaran, kan, maka ubahlah, change, kan? Kemungkaran tu dengan dia punya action lah, dengan dia punya tangan. Kalau dia tak mampu tu, dengan dia punya lisan, dengan dia punya nasihat, kan? Kalau dia tak mampu, sekurang-kurangnya ada dalam hati dia, benda ni tak baik lah, tapi aku nak tegur pun nanti aku kena attack rabak, kan? Tapi kalau dia berani, dia mampu untuk berubah dengan dia punya keyboard warrior ke, atau dia punya action ke, kan? Itu lebih baik lah.
Dan memang Allah pun ajar kita kan kalau nak ajak orang kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah kan, dengan mau'izatul hasanah, contoh tauladan yang baik kan. Walaupun kadang-kadang nanti kalau ada debate, ada pertengkaran sikit kan, wajadilhum billati hiya ahsan. Ah, Itu penting bila itu tiga ahsan dengan cara yang the best. Ya. Itu kadang-kadang kita lupalah kan kalau kita nampak orang buat dosa dan sebagainya. Lagi satu apa, isu okeylah, tadi double standard dan menilai dosa kan. Ni kita bias dalam menilai apa, orang yang berbuat dosa. Kalau kawan kita punya punya dosa, kita cover kan. Padahal dosa yang sama juga dilakukan orang lain, kita besar-besarkan, kita highlight dan sebagainya. So itu pun satu benda yang kita kena, yalah, that's why Imam Ibn Hibban katakan orang yang berakal, orang yang waras takkan buat benda ni. Orang yang terikut dengan hawa nafsu, orang yang terkait dengan dengan sifat ta'assub dan sebagainya, so akan incline untuk buat beginilah. So kita kena berlaku adil. Itulah lebih dekat kepada takwa. InsyaAllah. Idlu wa aqrabu lit taqwa. Okey, begitulah apa yang dikongsikan pada bahagian kita yang kedua tadi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan apa saya rasa sebaiknya adalah untuk kita memandangkan dengan mata yang rahmah, bukan mata untuk nak menjatuhkan. Kerana apabila kita memandang dengan mata yang rahmah, kita akan menilai dengan kebaikan lah. Seperti mana dikongsikan oleh Ustaz Azri dan Ustaz Khairil tadi. Okay, InsyaAllah kalau memang kita rasa sesi ini bermanfaat, jom bersama kami ke sesi seterusnya. Jumpa lagi.